Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin, penyanyi dan usahawan. Seterusnya Yang Berusaha Dr. Muhammad Effendi bin Samsudin, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Apa khabar panggung eksperimen Universiti Malaya? Dengar tak? Macam tak dengar kan? Kuat lagi. Apa khabar panggung eksperimen? Barulah seni digital namanya. Okey, saya rasa masa yang kita nanti-nantikan telah pun tiba. Pastinya hari ini hari yang sudah menjadi satu yang tertulis di minda setiap pelajar dan juga yang hadir pada hari ini, sebab dah tak sabar nak dengarkan satu sesi yang begitu istimewa. Sebab kita ni nak berbicara tentang seni digital. Seni digital ni apa sebenarnya? Jadi kita nak berbicara dengan tokoh-tokoh kita yang berada bersama dengan kita pada hari ini, dan saya juga nak menyapa rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan apa yang kita lakukan pada hari ini menerusi Facebook JKKN TV. Jadi selamat kita bersama pada malam ini, malam yang begitu indah, dan saya sebenarnya terpana ni tengok orang kat sebelah saya ni. Kalau wanita dan wanita terpana, apatah lagi yang lelaki. Saya rasa macam tak boleh tengok, takut saya cair. Saya yang wanita ni, yang lelaki tak tahu macam mana. Okey, jadi hari ini sebenarnya kalau kita lihat industri seni pastinya menjadi satu industri yang sangat berkembang pesat. Yang kalau kita lihat sebenarnya ramai yang memilih untuk menjadi anak seni kerana berpandangan bahawa bila kita cerita tentang seni, ia adalah sesuatu yang menguntungkan. Untung sebab apa? Sebab ramai yang sangat tertarik dengan seni. Saya rasa yang ramai-ramai dekat sini datang sebab apa? Kerana siapa? Dengar tak? Sebab Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi betul lah seni itu menjadi satu tarikan. Betul tak? Sebab bila seni jadi tarikan, orang yang bergiat di dalam seni adalah orang yang boleh menjadi gula, yang membawa semut-semut untuk hadir dan melihat bagaimana kemanisan itu dinikmati. Seperti lagu Datuk Seri Siti lah, 1000 kemanisan kan. Okey, baik, hari ini sebenarnya saya rasa sangat berbangga berada di atas pentas panggung eksperimen ini yang dikatakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri NC tadi boleh muat 400 orang, dia kata. Dah berusia sangat lama, 59 tahun. Dan seni ini sejak wujud manusia sudah wujud. Ya, daripada kita kecil, benda pertama kita dengar adalah seni tangisan. Bila menangis, kadang-kadang ada, mungkin Datuk Seri Siti dulu bila menangis, dia menangis dalam bentuk nyanyian merdu. Siapa tahu kan? Sebab seni adalah perkara yang sangat unik yang kita boleh bicarakan. Dan pada hari ini sebenarnya saya rasa apa yang kita nak persembahkan, apa yang kita nak bincangkan adalah perkara yang sebenarnya kita tidak boleh lari daripadanya. Dan saya juga rasa amat berbangga apabila tetamu-tetamu kita pada hari ini adalah tetamu yang sangat arif dalam bidang masing-masing, ya. Dan kalau kita lihat profil tetamu-tetamu kita adalah orang yang sebenarnya sudah lama bergiat dalam seni, dan ada yang sudah pun kita katakan sebagai ikon dalam seni negara. Jadi saya rasa sedikit sebanyak saya kena perkenalkan juga
Kalau tak nanti kena marah dengan saya punya urus setia. Kenapa tak perkenalkan? Okey, sebenarnya seni yang kita nak bicarakan hari ini adalah seni digital, dan seni digital yang kita maksudkan adalah seni yang saban hari berubah dan juga ada dinamikanya. Jadi hari ini kita bersama dengan 3 orang ahli panel yang saya rasa sangat mahir dan pakar di dalam bidang masing-masing. Jadi izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu kita punya panel pada hari ini yang sudah bersiap sedia. Tadi masa ucapan daripada Ketua Pengarah JKKN, daripada yang berbahagia NC, dia kata ucapan pendek-pendek. Saya pun pendek-pendek lah juga. Okay, saya takkan panjang-panjang bicaranya. Jadi saya nak perkenalkan di hujung sana bersama dengan kita pada hari ini adalah yang berusaha teknologis Muhammad Yusman bin Amran, yang merupakan seseorang yang sangat aktif di dalam bidangnya dan sudah terlibat di dalam banyak perkara yang melibatkan digital. Ya. Seni dan digital sekarang sudah tidak dapat lagi dipisahkan. Dan kalau bercerita tentang teknologi Yusman ini adalah seseorang yang telah berpengalaman luas dengan perjalanan kerjaya sebagai seorang yang sangat aktif di dalam bidang digital, ya, dan juga seorang yang pemain utama dalam industri ICT, menitik beratkan penyediaan ataupun cetusan idea yang proaktif dengan pendekatan yang menyeluruh dan inisiatif yang pragmatif. Ada beberapa perkataan itu mungkin tidak hari-hari kita dengar, betapa digitalnya beliau. Okey, baik. Selain daripada itu, kita nak bersama dengan seorang lagi ahli panel yang ini tidak asing lagi di Universiti Malaya. Ya, ada pelajar-pelajarnya di sini? Mana pelajarnya? Adakah sekuat jeritan untuk Datuk Seri Siti? Mana pelajar Dr. Effendi? Tak nak kalah. Okey. Okey, Dr. Effendi merupakan seorang yang telah pun lama berkecimpung dalam bidang seni. Saya difahamkan awal tahun 1988, yang ada di sini mungkin tak lahir pun lagi, dan beliau telah pun menggunakan masa mudanya untuk bergiat dalam industri seperti Mak Yong dan sebagainya. Jadi saya teringin juga membayangkan bagaimana rupa kalau Dr. Effendi bermak Yong. Ya, macam mana? Lentik ada lagi. Lentik tu masih ada lagi, ya. Jadi itulah kita katakan kalau sudah orang seni sampai bila-bila pun akan terus menjadi orang seni. Baik, yang seorang lagi di sebelah saya. Saya tak boleh lah. Okey, saya rasa berdebar-debar sebab ini adalah idola saya. Saya sebenarnya sangat meminati beliau sebagai seorang yang telah pun bergiat dalam seni sejak sekian lama, daripada pencapaian yang begitu besar di dalam industri seni, begitu banyak anugerah yang diterima dan pengiktirafan yang diberikan di dalam dan juga di luar negara. Kita ada seorang insan yang sebenarnya ada aura yang sangat kuat, dan inilah sebenarnya tokoh yang kita raikan saban tahun kalau dululah dengan anugerah-anugerah, tapi sekarang dah slow down. Afiah dengan Afwa, apa khabar? Ada? Alhamdulillah ada kat rumah. Datuk Siti tak sayang saya pun. Okey. Saya rasa sebenarnya Datuk Siti adalah salah seorang yang sangat aktif di dalam menggunakan seni digital, ya. Jadi kalau kita nak berbicara tentang soalan-soalan yang akan saya tanyakan ini, mungkin banyaknya adalah lebih kepada apa mereka lakukan, latar belakang mereka. Jadi saya nak tanyalah kepada Datuk Seri Siti, kalau dululah ketika mula menjadi artis, ketika mula berkecimpung di dalam bidang ini, kalau kita lihat ketika zaman bintang HMI itu, setelah ia berlaku dan kemudian menghasilkan album Jerat Percintaan, dan selepas itu kerja itu semakin lama meningkat. Dulu cara kita apabila kita nak berhibur untuk artis-artis yang kita suka, kita dengar kaset, CD. Kaedah untuk mereka berkarya juga berbeza. Tapi sekarang kalau bagi Datuk Siti lah, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana agaknya apa yang ada dulu dengan sekarang, kalau nak dibandingkan, adakah Datuk Seri lebih suka apa yang ada sekarang dengan teknologi dan juga digital yang ada ini, ataupun lebih suka cara konvensional yang lama? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Musi Majlis yang manis, menawan kalbu.
Okey. Izinkan saya untuk buat salutasi dulu. Memandangkan kita ada tamu-tamu terhormat. Boleh ya? Boleh sekejap ya? Boleh. Okey. Yang berbahagia Tuan Khairul Firdaus bin Akbar Khan. Ya, yang berhormat Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Ya. Yang berbahagia Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Nur Azwan bin Abu Osman, Naib Chancellor Universiti Malaya. Happy birthday boy. Happy birthday to you. Yang berusaha Encik Muhammad Amran bin Muhammad Haris, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita berikan tepukan. Yang berusaha Encik Rosnan bin Nordin, Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Beliau juga adalah guru saya membuat persembahan makyung dalam konsert saya. Encik Rosnan. Ya. Yang berusaha Encik Muhammad Razi bin Omar, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Perancangan, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita berikan tepukan juga. Wan Nur Hafiza Abdullah, Pengarah Corporate Com UM. Kita berikan tepukan, terima kasih yang sentiasa berurusan dengan saya. Pegawai-pegawai kanan JKKN dan Universiti Malaya. Ya, panel yang bersama-sama di atas pentas. Panjang pula ya, saya tak apa. Datuk Datin, para dekan pensyarah Universiti Malaya, mahasiswa, mahasiswi, media, citizeners. Itu saya dah tahu dah. Saya masuk je. Macam kenal. Alhamdulillah, peminat saya juga antara yang saya lihat sebagai mereka yang menggunakan digital sebagai satu platform yang terbaik untuk lebih dekat dengan saya. Dan saya percaya kedatangan mereka ni sebenarnya sebab dah lama tak bersua muka dengan saya. Dah lama saya tak buat meet and greet tu yang dia datang tu. Okey, saya teruskan ya dengan soalan yang pertama tadi. Memang betul, saya berada di dua keadaan ataupun dua zaman. Zaman di mana dulu album saya dikeluarkan dalam bentuk kaset. Siapa dah pernah beli kaset saya? Betul ke tu? Okey. Kaset. Ada pernah? Oh, Masya Allah. Okey. CD ada? Dan saya menerima keadaan bahawa ada lagi piring hitam ada, sempat beli. Okey, sekarang piring hitam pun dah advance, tak macam dulu-dulu kan pakai mesin nak kena pusing. Sekarang memang dah ada yang lebih digital, lebih hebat lagi. Dan saya melalui dua zaman dan kini adalah digital. Yang mana platform digital yang membuka ruang kepada saya, yang memudahkan kerjaya saya untuk saya lebih dekat dengan peminat-peminat yang ingin mendengarkan lagu-lagu saya. Nak kata rindu, itu adalah perjalanan yang saya rasa terbaik dalam kerjaya saya sebagai seorang anak seni. Kedua-dua memberi memberi manfaat kepada diri saya sepanjang bergelar anak seni. Saya berada dalam industri hampir 30 tahun. Ya, melalui zaman kalau peminat nak dengar tentang cerita dan berita saya melalui surat khabar, majalah, dan sehinggalah sekarang ini mereka dapat berita sendiri daripada diri saya melalui platform media sosial. Jadi bagi saya kedua-dua era ni mempunyai pengaruhnya tersendiri, kebaikannya tersendiri. Dan kita sebagai manusia tidak boleh menolak teknologi yang semakin berkembang dengan pesat dan hebat. Tinggal lagi bagaimana kita memilih untuk menggunakannya dengan cara yang terbaik. Itu daripada saya. Okay. Macam kalau beginilah bercakapnya kan, kita nyanyi je lah Tok T. Kita tak payah sembang lah. Okey, sebenarnya kalau apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Siti tadi, sebenarnya begitulah realiti dia. Apabila kita berada di peralihan zaman yang berbeza, kalau orang selalu kata zaman 90-an adalah zaman yang sangat menarik, kerana zaman itulah kaset tu kita letak pensel, kita nak rewind dia balik, kita pusing kaset tu. Saya tak tahulah kalau ada kat sini yang sempat merasa benda tu. Saya sempat rasa. Kita pusing kan?
Sebab kalau asyik duk rewind je nanti rosak. Jadi kita guna pensel ataupun pen, kita pusingkan kaset tu. Sempat. Sempat Dulu kalau orang jawab telefon dia akan cakap macam ni. Kalau orang zaman sekarang angkat telefon macam mana? Macam ni. Tak ada macam ni. Kalau macam ni orang kata kenapa? Telefon dulu mana ada macam ni? Guna handphone pintar. Jadi itulah perubahan industri seni yang kita dapat dengar tadi. Jadi kalau kita cerita tentang seni ni bukan kerana kita menidakkan kenangan lama yang pastinya manis bagi Datuk Seri Siti. Tapi saya rasa apabila kenangan itu mendewasakan dan memberikan kita peluang untuk merasa banyak perubahan, jadi kita akan lebih matang dalam industri ini. Jadi kita nak tahulah daripada Dr. Effendi. Sebab doktor sendiri terlibat dalam makyung. Ya, kalau zaman dulu makyungnya, tadi saya sempat bersembang, dia kata makyung dulu beza, tak macam sekarang. Kalau sekarang mungkin nanti tiba-tiba ada AI. Bayangkan AI jadi makyung di atas pentas. Bagaimana kita nak ada feel, rasa dia. Tapi perubahan itu tidak dapat kita elakkan. Jadi sebagai seorang yang pakar dalam seni persembahan, bagaimana doktor melihat teknologi digital mempengaruhi cara kita membuat persembahan, terutama dalam seni persembahan ni, dan macam makyung dan juga bangsawan di Malaysia. Boleh bayangkan tak digital itu mendominasi kaedah persembahan di Malaysia pada satu ketika nanti, Doktor? Ada. Terima kasih. Sama. Cik Moderator. Assalamualaikum. Yang saya hormati barisan Dewan Kehormat yang hadir, Datuk Seri Profesor, ada rakan-rakan karyawan di sini ramai yang saya kenal, para pelajar, yang para panelis. Cukup ringkas begitu saja untuk salutasi saya. Untuk satu pertanyaan tentang itu, saya bukanlah core business dalam makyung ataupun pakar dalam makyung, cuba melibatkan diri dalam makyung. Kerana untuk membangunkan satu teater tradisional tu dia sangat payah sebabkan memerlukan banyak kepakaran yang mahal, yang sedikit dan mahal. Barangkali usaha-usaha untuk mengangkat teater tradisional sebegini perlu terus segar diteruskan kerana ia membabitkan banyak perkara. Jadi untuk dalam perubahan dunia digitalisasi dalam seni persembahan sendiri pun kena saya perlu jelaskan sedikit tentang itu kerana seni persembahan merupakan satu core product yang satu bahan yang perlu ada sebelum dia didigitalkan. Kerana untuk mengadakan seperti contoh seni makyung dan bangsawan, ia satu usaha yang bukan mudah. Dan Datuk Siti pun terlibat dengan saudara Rosnan untuk berjumpa dengan Rosnan. Datuk Siti pun untuk melahirkan satu karya makyung di pentas IB. Itu bukan satu usaha yang murah dan juga mudah. Jadi untuk memang barangkali orang melihat, mungkin anak-anak sekarang melihat seni tradisi itu satu nostalgia. Mungkin dilihat sebegitu. Namun saya adalah golongan orang transisi di antara nostalgia dan juga modernisasi. Jadi kita melihat dari sudut akademik, keperluan untuk penerokaan terhadap kesenian persembahan itu perlu diteruskan. Memang untuk menghasilkan seni persembahan memerlukan satu injection perkara-perkara yang bagus, yang baik, yang ada wow factor, baru ia boleh diminati, disukai dan juga disanjungi. Seperti mana apa yang dilalui oleh kita punya fasa pertama, digitization. Saya tak tahu nak translate dalam bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dia sini kan. Ia ada conversion, pertukaran daripada analog ke digital. Macam tape tu, ya, Datuk Siti is analog. Lepas tu penghasilan CD dalam bentuk digital. Saya ni peminat Datuk Siti juga, Datuk Seri Siti masa dekat universiti. Cuma masa tu tak ada City Zoners lah. Kan?
Kita tengok one way je, kan? So hari ini boleh tengok secara dekat. Nah, inilah nampak daripada dulu daripada screen, sekarang ni live. Patutlah banyak peminat Citizeners rupanya. So itu dari digitalization. Digitization, nak sebut pun susah. Digitalization. Digitalization adalah proses end-to-end digital. Penghasilan lagu dalam bentuk digital. Itu pendigitalan. Ya, kita ada digitization, digitalization, and the next phase adalah digital transformation. So bila topik ni saya dapat, lemak, transformasi digital adalah salah satu research paper saya juga berkenaan transformasi digital. Transformasi digital ni dari 3 aspek penting. Ya. Penggunaan teknologi digital untuk menghasilkan 3 aspek utama. Pertama di segi productivity. Bagaimana kita boleh hasilkan produk itu dengan lebih cepat, pantas dan pintar. Ya. Yang kedua, aspek kedua adalah segi customer experience, pengalaman pelanggan. Dulu nak tengok Datuk Siti one way je tau. Tengok TV, tengok CD. You all kat Citizeners, bila Datuk post je, boleh share, boleh like, kan? Itu perubahan yang berlaku di segi customer experience. Ya, that's why Citizeners makin berkembang. I tengok tadi dekat Instagram 9 juta follower Datuk Siti dekat Instagram. Dr. Effendi berapa follower? So kita ni tak popular lah Datuk. So silap industri kot Datuk. So yang ketiga adalah dari segi aspek inovasi yang lebih pantas. Ya. Contohnya dari segi business model. Model perniagaan yang baru. Tuan-tuan lihat, bila transformasi digital ini berlaku, dia ada gig economy. Di mana Grab, Airbnb, yang tak ada aset tapi boleh buat duit atas platform. Kan? Ini yang berlaku. Kita ada penseriman services, Netflix, contohnya. Ini yang berlaku di segi digital transformation. So, digitization, digitalization, digital transformation. 3 fasa. Dan fasa-fasa ini bergantung pada 3 komponen utama. Ya. Bermula dengan our device. Siapa yang pakai Nokia yang lama tu, SMS saja? Tak ada dah kan? Right? Kita tengok daripada radio yang Datuk kata tadi, pakai yang tape tu. Kemudian kita pakai komputer, letak CD semua tu. Dan untuk kita, dulu, kalau saya belajar di universiti, dumb terminal. Ya. Dulu, zaman-zaman muda kita orang, MIRC. Tak nampak orang, tuan-tuan dan perempuan. Tag saja. So, mula-mula main MIRC, tak tahu sama Margaret main juga. Warong semua ni adalah channel-channel yang utama masa tu. So, kita bila berkawan tu, ASL. Tahu tak ASL? I selalu jawab, ingat Assalamualaikum. Ya. Age, sex and location, right? Lepas tu, ya, device ni yang penting. Kalau tengok daripada dulu device yang bukan smart, hanya SMS ke smart devices. Bersama juga dengan penggiat industri. Equipment yang digunakan berbeza. Komponen kedua adalah segi connectivity yang memungkinkan banyak aplikasi berlaku. Connectivity ni, tuan-tuan ingat dulu tak? Yang pakai dial up, ingat tak sound dia macam mana? Orang muda-muda mungkin tak ingat kot. Kita zaman kita 9.6 kan, 14.4 kilobit per second. Then dia meningkat kepada streamings. Kalau tuan-tuan ingat, ya, 1 megabit per second. Masa tu Datuk Siti mesti ingat. Kita ambil dia ambassador TMNet tau. Dia tee off pakai golf masa tu. Ingat lagi, pakai baju oren. Nah, sekarang ni tak ada dia lah. Blue Hippo. So, for Citizeners, kalau check balik Datuk Siti, check tengok. Ya, dia adalah ambassador streamix dululah dekat TMNet. Right? Lepas tu, naik lagi ke high speed broadband yang memungkinkan banyak aplikasi berlaku. So, komponen pertama, device yang berubah. Kedua, connectivity yang berubah. Yang ketiganya adalah platform. Platform ini adalah di mana aplikasi-aplikasi ini dihostkan. Kan? Kita tengok macam Facebook. Dulu, tuan-tuan dan puan-puan, nak buat aplikasi ni, semua kita store dekat kita punya PC. Tak cukup. Kita punya storage. Tapi sekarang ni semua berlaku di pengkomputeran awan. Saya pun nak gunakan bahasa Malaysia ni agak susah. Pengkomputeran awan. Semua ni berlaku kat sini. And kita cerita pasal AI, semua berlaku di super, I call it, computing di cloud. Apa cloud tu? Cloud tu contohnya macam PC kita, tapi dia tak berada dekat kita. Dia berada di data center. So inilah berlaku 3 komponen utama. Berbalik kepada cabaran. Because lepas ni apa yang ditanya akan berbalik kepada komponen-komponen itulah.
Bila medium ini digunakan, sama device, connectivity ataupun platform aplikasi tadi, dia melibatkan dua communication antara penggiat seni dengan audiens. Kan? So cabaran yang utama, macam mana penggiat seni boleh menggunakan teknologi yang baru ini untuk menghasilkan lebih banyak karya yang lebih menarik dan interaktif. Itu cabaran yang utama. Ya, penggunaan teknologi mana, kos yang tinggi yang dengar tadi macam mana nak buat hologram semua tu, itu antara cabaran-cabaran penggiat seni. Kedua dari segi audiens juga. Audiens ni kadang-kadang kalau tengok bagaimana kita nak tarikkan audiens yang citizoners ni, yang golongan-golongan muda-muda ni kan, Datuk nak kena buat lagu baru ke? Ya, contohnya kena rap ke kan. So these are the thing yang kita tengok dari segi kehendak pelanggan dan audiens juga berubah. Kan? Itu yang kedua. Bila kita buat digital ni, satu lagi cabaran utama, persaingan. Datuk Seri Siti bukan hanya bersaing dengan local artis. Ini banyak, siapa minat K-pop ni? Tengok. Saya perhatikan, betul YB. Saya tengok banyak restoran Korea ni berada. Bermakna ramailah tu. Peminat-peminat Korea ni, ini persaingan, ini cabaran yang kita ada. Tapi kita juga akan menggunakan teknologi ini mengikut kehendak audiens ni lah. Kan, bagaimana kita nak tingkatkan kemahiran penggiat seni ini untuk menggunakan teknologi untuk bersaing di peringkat hanya bukan lokal, because kita punya market pun kena attack juga from all this K-pop lah and the rest. Yang macam bagaimana kita nak bangunkan supaya industri ini terus berkembang maju. Bukan hanya kita berjaya di lokal, malah orang kata global lah, global. Saya tengok Datuk Seri Siti punya perkembangan, seronok tengok bagaimana dia boleh menembusi pasaran-pasaran lain. Ya, sekarang ni lebih luas lah. Cuma bagaimana kita nak hasilkan lebih atraktif, lebih imersif, lebih seronok bila dengar tu kan, and lebih modern. Ya, itu yang kita rasa cabaran dan juga menggunakan teknologi digital untuk menghadapi cabaran. Panjang kot. Ya. So sebenarnya itu kita cakap dekat doktor tadi, dia orang nak dengar Siti je. So kita bagi lebih banyak airtime kat Siti Nurhaliza, boleh Tengok. Okay, back to you Margaret. Thank you. Okay. Baik, bila teknologi sebut MIRC tadi terasa tuanya saya. Sebab saya pun pernah menggunakan aplikasi MIRC, dulu selalu masuk kampung. Kampung chat di situ. Baik, kita tadi dengar bagaimana teknologi ini merubah kaedah kita bekerja. Cara kita bertindak, cara kita berhubung dengan orang lain. Kalau dulu, bak kata teknologis Yusman tadi, nak jumpa Datuk Seri Siti, jumpalah apabila ada konsert. Nak menyaksikan wajahnya, saksikanlah di TV, tengoklah RTM, promote sekejap. Jadi, perkara itu sebenarnya adalah perkara yang kita lalui dulu. Tapi sekarang ni, Datuk Seri Siti antara yang aktif menggunakan media sosial sebagai platform untuk berinteraksi dengan peminat. Jadi kalau kita lihat teknologi yang semakin canggih ini kan, bagi Datuk Seri, adakah ini sesuatu yang memudahkan kerja ataupun sesuatu yang sangat mencabar sebab nak kena beradaptasi pula dengan teknologi yang baru ni? Contohnya dalam kita nak menghasilkan lagu, pengedarannya, promosinya, interaksinya. Apabila interaksi sudah semakin mudah, kadang-kadang lagi bahaya benda tu. Jadi bagi Datuk Seri, bagaimana teknologi digital ini menjadi satu perkara yang kadang-kadang mungkin terasa kalau tak ada lagi bagus, tapi kalau tak ada tak boleh pula. Macam mana? Okey, terima kasih. Saya seronok dengar Cik Yusman bercakap tadi. Saya pun jadi student. Itu pentingnya bila kita ada acara macam ni kan. So teknologi yang semakin canggih ni sebenarnya ada pro dan juga kontra dia. Saya dalam bidang industri seni saya tak menafikan bahawa apabila kecanggihan teknologi ini memudahkan dan contohnya pengedaran muzik saya, karya saya untuk pergi kata luar daripada yang sekarang ini pasaran-pasaran lokal. Dengan satu klik saja, sekiranya contoh saya melancarkan lagu saya di platform digital, peminat saya daripada luar negara, tak kira di mana saja mereka berada, mereka boleh terus purchase lagu-lagu saya. Ya, di banyak platform, ada Apple Music, ada Spotify, YouTube dan sebagainya. Itu kelebihan yang saya tak boleh nafikan. Dan
pada zaman sekarang kita mengikut apa orang kata kelebihan yang ada, ya, khususnya bagi seorang artis tu. Dan saya juga boleh melangkau sempadan saya, di mana lagu-lagu saya kalau pernah beberapa kali dan banyak kali juga karyawan daripada luar negara yang membuat apa orang kata komen muzik-muzik saya, nyanyian saya menerusi YouTube, dan mereka tidak pernah kenal siapa Siti Nurhaliza. Dan bila mereka melihat, menonton melalui YouTube, baru mereka tahu, oh, Siti Nurhaliza asal dari mana, muzik dia macam mana. Dan itu kelebihan yang saya rasa sangat membantu industri saya. Selain daripada itu juga, kalau dulu ya, orang nak mendengar lagu saya memang dari radio RTM, ya, saya ulang, radio RTM, dan juga radio-radio lain yang radio swasta dan sebagainya. Tetapi untuk pengetahuan semua, sebelum dikeluarkan kami melalui pelbagai proses tabhisan, proses untuk kelulusan, dan sekarang ni bila saya buat pelancaran album saya, terus mereka boleh dengar secara langsung. Malah kita juga boleh buat live, ya, dalam apa-apa acara yang kita inginkan. So itu satu yang memudahkan semua pihak. Saya rasa bukan artis saja, industri-industri lain pun mendapat kelebihan di atas kecanggihan teknologi yang ada. Cuma yalah, dalam keadaan sekarang ni kita yang kontrol diri kita dalam setiap kecanggihan yang berlaku di hadapan mata kita, kan. Dan karya seorang artis tu sebenarnya juga perlu ditentukan oleh artis bagaimana mereka nak meletakkan karya mereka ni di platform yang mana, ya. Contohlah, kan, kalau karya di platform yang sekarang ada di TikTok, kan, saya tak menafikan bahawa TikTok mudah untuk menjadikan orang popular, jadi viral. Lagu yang saya tak pernah dengar daripada luar negara, lagu apa ni? Kan, lagu Best of Best, semua tu, kan? Yang macam, tiba-tiba ada lagu ni, kan? Kalau dulu dia akan ditapis dan sebagainya. Tapi sekarang ni lagu yang tak ditapis pun, kan, akan boleh jadi popular, jadi ikutan dan sebagainya. So, hiburan tak apa, tak ada masalah. Sebab kita ni nak berhibur, manusia ni dia ada caranya tersendiri untuk berhibur ataupun healing dan sebagainya, kan. Tapi sebagai satu karya yang terbaik, itu kita ada penilaian kita, kan, dalam apa orang kata, dalam kita sebagai anak seni, karya yang terbaik itu adalah karya yang dihasilkan dengan penuh dia punya keindahan. Kalau lagu lah, dia punya melodi yang baik, lirik yang bagus, muzik yang arrangement yang terbaik. So ada beza lah, ya, yang suka-suka ataupun yang betul dinilai dari segi kualiti itu tersendiri. Saya sangat gembira dengan kehadiran bakat-bakat baru yang hebat ataupun anak-anak muda yang sekarang ni. Memang saya akui perubahan akan berlaku. Peminat-peminat saya ada yang berusia sama macam saya, dan ada yang sekarang ni di hadapan mata saya ni, saya percaya mereka dengar lagu saya daripada sekolah rendah kot. Ada tak? Sampai sekarang ada yang dah berusia 20, 30-an, 40-an. Ada? 20-an lah, ya, muda. Biar saya je seorang 40-an. Okey? Dan saya rasa mereka pun banyak dapat dia punya saya nak cakap macam mana, ya, daripada ibu mereka yang mendengarkan lagu-lagu saya, mendodoikan mereka dengan lagu-lagu saya, dan mereka menjadi peminat saya daripada dodoian ibu mereka, dan di situ mereka mengenali Siti Nurhaliza. Dan saya berterima kasih juga sebenarnya dengan kecanggihan teknologi ni, TikTok dan sebagainya, sebab tiba-tiba lagu saya yang berapa lama dulu yang saya tak pernah dengar pun dimainkan oleh anak-anak muda, dan daripada situ mereka mula mengenali saya. Cuma ialah
ada dua juga platform yang sekarang ni, streaming yang berbayar dengan yang tidak perlu purchase lah. Contoh kalau YouTube, ramai sangat anak-anak muda yang menonton kan, macam kalau diikutkan artis lama macam saya, lebih kepada streaming sebab bagi penonton-penonton saya, peminat-peminat saya, mereka yang dah mampu untuk purchase kan, dari situ kita berdapat perbezaan dia lah. Alhamdulillah, saya melalui dan saya mengguna pakai setiap kecanggihan teknologi mengikut pilihan diri saya, dan di situ juga banyak ruang dan peluang untuk saya lebih dekat dengan peminat sebenarnya dengan kecanggihan teknologi ni. Ya, Jadi lebih mudah. lebih mudah ya. Tapi jangan salah pakailah. Okey. Jangan salah pakai. Jangan salah guna. Jangan salah guna. Ya. Okey. Saya nak tanya doktor lah. Doktor ada TikTok ke doktor? Ada TikTok tak? Ada TikTok tak? Hasrat ada, hasrat. Hasrat, tengah tanya saya punya presiden Kuala 10. Dia nak ajar saya buka TikTok. Kena ada TikTok. Pelajar-pelajar doktor rasa doktor perlu ada TikTok tak? Perlu tahu doktor. Okey. Sebab nanti bila ada TikTok, dia bukan pasal nak menari. Kita tak menari, tak. Dia untuk kita mudah berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak lain, ya. Jadi tadi disebut oleh Datuk Seri Siti, TikTok adalah yang paling mudah. Kadang-kadang kita tak pernah dengar lagu tu, tahu-tahu dekat TikTok dia jadi viral. Jadi benda viral ni adalah satu kesan daripada penggunaan teknologi. Cuma bila kita nak cerita tentang seni digital, bagi Dr. Effendi lah, bagaimana kita ni nak memastikan supaya penggiat-penggiat seni kita, khususnya yang sudah lama berada di dalam industri ini, terutama apabila kita cerita tentang seni tradisional, ya, yang lama, yang kalau nak dipentaskan, nak dipersembahkan, memerlukan banyak perkara yang melibatkan tenaga kerja, tidak cerita tentang teknologi lagi ni, ini baru tenaga kerjanya, hasil usaha dan juga bakatnya. Tapi nak memastikan supaya relevan dengan situasi semasa, dengan adanya teknologi digital ni, bagaimana nak memastikan supaya ia terjalin dengan cantik, supaya kita tak ketepikan apa yang ada yang lama, tetapi kita bangkit dan kita boost dengan cara yang paling bijak menggunakan seni transformasi digital. Okey. Saya pun ada lagu juga sebenarnya. Oh, ada. Okey. Lagu mana lah? Masukkan dalam TikTok lah doktor. Lepas ni. Lagu mana? Lagu orang utara panggil lagu mana tu, lagu Melayu lah. Lagu mana? Tak tahu pun dia kata lagu mana. Macam Datuk Siti, topik lebih popular. Saya topik yang tradisi. Itu satu dua topik yang mencabar. Jadi untuk kesenian tradisi ini, saya bukanlah pakar tradisi. Memang ilmu pelajaran seni persembahan tu semua barat. Maksudnya belajar tu semua kesenian barat. Semua tentang kaedah filosofi dan semua kebaratan yang dibawa balik ke sini. Namun bila kita ingin menjual hayalan karya tu kepada demandnya adalah rakyat Malaysia sendiri, hayalan barat tu tak terjual. Dia tak terjual dan tak mungkin kita dalam masa 5 tahun belajar nak bersaing dengan dunia antarabangsa yang mempunyai ilmu daripada mereka. So nak tak nak, pelbagai pengkarya akan mencari ruang untuk mencari bahan dari budaya sendiri. Akhirnya akan mencari pemikiran dan juga teras karya tu berdasarkan budaya seni yang ada di sini dan juga yang boleh dijual. Cuma yang perlu kan bagaimana untuk diperhebatkan dan bagaimana untuk disukai oleh generasi yang pelbagai, termasuklah generasi muda. Itu satu cabaran yang bukan mudah. Tak ramai orang yang lulus, ramai yang tarik diri. Yang salah seorangnya saya juga.
saya tarik diri dari industri dan saya masuk dalam dunia akademik. Gitu. Kalau saya seorang yang berani macam Datuk Siti, saya akan terus berada dalam industri. Namun untuk itu saya melihat keperluan untuk melanjutkan seni tradisi itu adalah satu keperluan yang perlu diistilahkan sebagai satu karya yang berkualiti. Ini satu isu kerana kita mahukan ia sebagai satu kualiti kerana ia melambangkan budaya jati diri. Namun realitinya tidak begitu. Kan? Anak-anak pelajar sendiri pun boleh dengar lagu asli, tarararararam. Ini aku tak suka dengar ni cakap ni. Kan? Tak untung. Itu yang dikeluarkan oleh apresiasi anak muda. Kerana ia tak boleh nak dihubung kait. Namun bila saya bekerja dengan arwah Pak Ngah, dengan arwah isterinya Puan Sharifah, dan isteri saya juga banyak buat lagu demo untuk Siti Nurhaliza, untuk ini dari Pak Ngah di bawah bawah kolong, bukan bawah kolong lah, bawah aras teres kan, ke bawah tu kan, dekat KBN sampai dia berjaya. So Pak Ngah berjaya mengeluarkan satu formula bagaimana kesenian tradisi itu boleh menjadi kesukaan ramai, dan ia berjaya melalui kehadiran Datuk Siti Nurhaliza, Nurhaliza Idris dan sebagainya. Dia menjadikan satu irama Malaysia, ya? Daripada balada tukar balik Malaysia, dan dia meletup dan dia menghasilkan banyak peluang untuk orang mencari rezeki dalam situ. Dan itu membuktikan satu penjenamaan semula terhadap bahan tradisi yang boleh tersedia untuk dikembangkan. So dalam dunia digital ini memanglah lagi memperlihatkan sendiri bagaimana ianya boleh menjadikan satu platform dan dinaikkan. Cuma sekarang ni tanggapan masyarakat mengatakan seni tradisi ini adalah nostalgia. Dan saya melihat ianya benar nostalgia, namun ia perlu dijadikan sebagai aset. Kalau ia menjadi aset, dia menjadi satu bahan nilai yang perlu dihargai dan perlu dijaga oleh semua pihak. Selagi ia hanya tinggal sebagai nostalgia, maka ia menjadi satu perkara yang susah untuk dikembangkan dalam platform yang canggih, seperti digitalisasi, kan? Jadi kalau bahan itu sendiri kurang menjadi minat dan juga diangkat untuk dikembangkan seperti mana yang dibuktikan oleh Allahyarham Pak Ngah melalui karya-karya beliau dan diteruskan oleh Datuk Siti sendiri, itu satu peluang yang nampak jelas dan membuktikan bahawa seni tradisi itu masih relevan dan boleh dikembangkan dan dilestarikan dan juga diselamatkan dengan baik melalui dinamika semasa. Maksudnya ia bukan hanya nostalgia pada orang-orang dulu, tapi dia juga satu aset untuk semua pihak, termasuklah generasi muda. Jadi bagi saya ramai golongan-golongan, sini pun ada ramai berkarya, Cik Zaidi Omar ada di sini, ramai orang-orang yang berkarya yang masih kita mempunyai ilmu dasar kesenian itu memang daripada barat. Namun realitinya untuk berkarya menggunakan ilmu barat sahaja tidak mencukupi. Kerana ilmu budaya seni itu dah menjadikan satu wadah yang memang bertaraf antarabangsa. Kerana dunia luar mahu lihatkan apakah warna sebenar karya-karya di negeri kita, iaitu di Malaysia. So saya melihat satu potensi yang besar. Cuma untuk mentafsirkan bagaimana wadah seni tradisi itu harus diangkat, khususnya seperti Mak Yong, bangsawan, Mek Mulung, Randai dan sebagainya yang teater tradisional yang based on teater dan juga tari dan juga nyanyian di situ dipentaskan dan dimajukan dalam wadah digital. Memang ruang itu memang sangat besar
Namun kembali kepada realiti, itu harus dilihat balik dan dia harus dilihat secara holistik oleh semua orang dan semua pihak. Dan saya percaya ia akan berjaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Baik, tadi Doktor ada menyebut tentang aset dan juga rezeki, di mana dalam industri seni ini dia dipilih untuk menjadi kadang-kadang punca pendapatan, rezeki dan juga aset kepada penggiatnya. Macam Datuk Seri Siti, asetnya banyak kalau kita nak kira, aset tidak ketara itu ya, menjadi simpanan negara, dan pastinya aset-aset ini perlu dipelihara kerana ia menjadi warisan yang akan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Jadi kalau kita lihat dengan adanya teknologi digital, bagi teknologi Yusman lah, bagaimana ya peranan teknologi digital ini dalam membantu khususnya untuk kita memanfaatkan data analitik dan juga keselamatan cyber dalam kita nak memacu seni digital itu sendiri, khususnya kepada mereka yang nak bergiat di dalam industri seni kreatif ni. Adakah perkara ini perlu kita gunakan ataupun perlu kita ketahui, sebab kita tak nak nanti kita macam tadilah disebut, jangan salah guna. Jadi bila sesuatu itu terlalu mudah, kita juga mudah menyalahgunakannya untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Bagaimana? Okey, soalan tadi pasal data analitik dengan cyber security lah kan. Okay. Inilah yang kita nampak dari segi teknologi ya. Kalau Datuk Siti tengok hasilkan konten dekat TikTok, kita boleh tengok berapa orang yang tengok, berapa orang yang like, berapa orang yang share, dan berapa lama dia play konten tu. So data analytics ni sangat penting dalam kita menentukan kehendak pelanggan. Contoh tadi saya terasa juga, Datuk Seri kata Siti Zona cuma 20, 30, 40. Yang kita 50 tahun ni tak termasuk ke? Walaupun kita minat. Dah 50 tahun Datuk, saya tak termasuk Siti Zona. So contohnya penggunaan data analytics. Bagaimana nak menghasilkan atau memastikan sasaran kita tepat? Peminat Datuk Siti ni, dia punya range umur tu agak menarik. Kalau saya ingat tadi 30 ke atas, tapi ada 20 tahun pun tu So, menarik. So, kalau dekat Facebook tu, tuan-tuan dan puan kan, data analytics ni digunakan untuk lookalike. Ya? Function lookalike ni contohnya, yang macam saya suka Datuk Siti, macam mana orang yang macam saya juga berada di platform yang sama. Macam mana Datuk boleh buat dia punya targeted marketing untuk capai dia punya audiens yang sama karakter macam saya yang minat Datuk Siti sangat. Banyak kali disebut ni. Supaya Datuk Siti, bukan apa, ada minta Datuk Siti nyanyi lebih satu lagu lah malam ni kalau boleh. Kan? So, data analytics penting untuk, kalau untuk apa industri seni ni, bagaimana nak memastikan sasaran itu tepat. Ya? Bermakna kadang-kadang isu kemahiran ya, agak sukar. Because pengkarya seni dia kemahiran adalah berkarya. Bukan untuk marketing, bukan untuk personal branding. So, diperlukan orang lain untuk membantu mereka dalam itu. Penggunaan data analytics untuk industri seni sangat penting untuk memastikan bagaimana sasaran mereka tepat. Ya, itu yang pertama lah. Yang kedua, banyak lagi yang tengok dari segi kehendak pelanggan. Ya, bagaimana feedback itu digunakan. Contohnya, kadang-kadang kita ada A/B testing lah. For those yang tahu pasal A/B testing kan. Buat macam ni, berapa banyak like. Buat macam ni, berapa banyak like. Dan mungkin lagu yang seterusnya akan ditentukan berdasarkan A/B testing ni. Itu juga utama untuk data analytics. Banyak lagi kalau nak kira data analytics ni. Yang kedua dari segi keselamatan cyber. Data ataupun hasil seni ni sangat berharga. Kadang-kadang kalau kita tak gunakan cloud, normally kalau kita lah nak simpan duit kita, yang mana lebih selamat? Simpan bawah bantal atau simpan dekat bank? Bank kan? Dia sama juga dengan hasil seni. Kalau hasil seni ni kita simpan dekat kita punya hard disk atau storage dekat PC tu, kena ransomware ke, dah tak boleh buka. Banyak SME kena ransomware. Tahu kan ransomware apa kan? Dia pergi, dia attack and you tak boleh buka you punya file. Dan dia minta duit. Dia minta duit dalam bentuk, bukan bentuk tunai, dia minta duit dalam bentuk Bitcoins. So banyak customer kita dah kena. Dan apa yang berlaku untuk cyber security, contoh satu penyimpanan sepatutnya berada di tempat yang lebih selamat. Macam bank tadi,
cloud storage yang tuan-tuan kita dengar pasal platform tadi, dia disimpan di tempat yang sangat selamat. Data center tu macam bank jugalah, dia ada 7 layer of security. Nak masuk situ. Tapi masalahnya bukan dekat cloud punya infrastructure. Masalahnya ada dekat our device. Kita install banyak aplikasi yang pelik-pelik, ada spyware, dia tengok kita punya password, dia gunakan password tu masuk untuk kita punya data. So, ini paling bahaya kalau kita tak secure. Kan? Bila kita sebut pasal cyber security, macam saya kata 3 komponen, device, connectivity, platform. Platform tu saya rasa kebanyakan kalau yang well known provider hyperscaler panggil memang secure. Tapi yang selalu diorang access dari sini, orang kata phishing kan, hantar email macam bang-bang tapi klik orang lain. Nah, itulah berlaku semua dekat sini. So ini pun kena protect lah, antivirus kena letak. So untuk paling mudah horizontal untuk semua industri, yang ni kena protect dulu. Ya, inilah kadang-kadang nak tanya siapa letak password di dalam kontak. Itu pun selalu berlaku kan. Takut lupa password, letaklah dalam kita punya contact list tu. Nama harimau ke apa ke, tapi untuk Maybank punya password. Bahaya bila people access saja, that's where you punya data hilang. Balik kepada industri seni, data sepatutnya simpan di tempat yang selamat, the cloud yang reliable. Ya. Janganlah ambil yang tak tahu kan. Macam Unify, okey. Contohlah. Dan kena jual juga Unify kan. Cloud storage. Yang murah cloud storage kita. Ya. 1 terabyte pun RM30. Contohnya lah. So, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, secure kita punya device lah. Ya. Antivirus banyak kat luar sana. Macam kita Unify pun bila kita tahu ini adalah sangat penting, kita pun introduce. Kita tak buat sendiri. Kita partner dengan Kaspersky contohnya. Untuk membuatkan dia lebih murah untuk kita punya customer lah. So data analytics tadi dengan cyber security sangat penting dalam memastikan aset digital tu disimpan di tempat selamat dan memastikan bahawa tidak dicuri oleh semua ni cyber attack yang ada di luar. Because bila cyber ni dia punya pintu tu kalau dulu CD ke kaset letak dalam kereta, orang kena buka kereta je kan untuk dapatkan CD dan kaset tu. Tapi bila you tak digital ni, berbagai-bagai pintu dia boleh masuk daripada kita punya aset tadilah. Ya? So that's why cyber security dengan data analytics itu sangat penting untuk industri seni. Ya? Jawab kan? Ada lagi soalan tak? Itu je kan 2. Lepas ni. Tadi Tuan Yusman balik-balik duk cakap dia peminat Datuk Seri Siti kan? Ada tak lagu yang Tuan boleh nyanyi? I takut. I takut orang balik lepas ni. Tak, dia tak balik. Dia orang nak dengar. Lain daripada lain. Tak apalah. Bagi Datuk lah. Saja gerak percintaan kan. Itu masa zaman percintaan kita lah. Ya. Nampak tak? Sebenarnya kalau kita cerita tentang data analitik dan juga keselamatan cyber ni, ini sebenarnya cabaran yang kita tidak dapat lari daripadanya. Sebab bila kita membuka, malah kita memberi ruang kepada orang untuk melihat, menonton dan sebagainya, memang risiko itu ada. Cuma bila kita cerita tentang teknologi ni, keselamatan yang kita perlu tahu tentang seni digital itu yang kita perlu tingkatkan pengetahuan mengenainya. Cuma bila kita cerita tentang pengetahuan ni kan, macam Datuk Seri Siti, dia ada terlalu banyak pengetahuan tentang industri seni dengan penglibatan yang hampir 30 tahun. Cuma kalau dulu, kalau kita boleh naik mesin waktu, kita balik ke zaman dulu, agaknya Datuk Seri Siti fikir dalam banyak-banyak teknologi yang ada ketika ini, mana satu teknologi yang diharapkan sudah ada ketika zaman jarak percintaan dulu. Rasa-rasa nak teknologi mana? Rasa nak ada TikTok tak masa tu? Ataupun nak ada platform-platform lain? Seni transformasi digital yang ada sekarang. Apa yang nak ada dulu? Test, okay. Kalau diikutkan berkenaan dengan industri seni saya memilih untuk ada social media. Sebab apa? Sebab kalau dulu kebanyakan peminat-minat saya ingin mengetahui tentang cerita saya, kejayaan saya. Macam saya ceritakan di awal tadi, mereka boleh
mendapat berita tersebut melalui, kalau tidak berita hiburan dan sebagainya, mereka harus membeli majalah, ya. Dan saya rasa ia sehala, kan, di mana peminat membaca apa yang ditulis sahaja oleh wartawan yang ketika itu mungkin saya dengan wartawan saja ada, dan cerita itu diolah dan menjadi berita yang sesuai dengan kehendak majalah ataupun surat khabar tersebut. Jadi bila dikatakan pemilihan saya tentang media sosial ni, apabila saya boleh ada tempat untuk saya bercerita secara terus-menerus kepada peminat-peminat saya. Itu yang saya kata saya pilih media sosial. Dan zaman-zaman saya dulu masa dah mula dikenali ramai, zaman jerat percintaan, okey. Jerat percintaan, wajah kekasih dan sebagainya, dan saya betul. Okey. Jadi banyak cerita-cerita masa tu, ialah sebelum kahwin tu mesti akan ada gosip, kan? Gosip, usik-usik dan sebagainya, tak kurang juga ada fitnah. Jadi saya ketika itu tidak ada ruang untuk menulis semula di apa orang kata, di platform saya. Ya, kalau kita nak jumpa dengan wartawan pun belum tentu kita boleh cakap apa yang kita jelaskan tu ditulis sepenuhnya, kan? Jadi bila adanya media sosial, jadi peminat boleh melihat bukan saja kerjaya saya, tapi melihat sisi saya lain daripada Siti Nurhaliza di atas pentas. Ya, di dalam media sosial saya, contoh Instagram, TikTok dan sebagainya, mereka melihat Siti Nurhaliza lebih dekat, lebih sama. Siti Nurhaliza kat rumah pakai baju kelawar lah, Siti Nurhaliza kat rumah memasak lah, Siti Nurhaliza, dan mereka lebih suka juga melihat saya, bagaimana kehidupan saya bersama dengan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Tetapi saya menekankan sini adalah secara langsung peminat dan media cetak juga ketika ini pun mereka banyak juga mengambil bahan-bahan daripada platform media sosial saya lah. Dan alhamdulillah perubahan ni memang perubahan yang semua orang menerima dengan baik, ya. Tidaklah sesuatu yang apa kata, bila Siti menulis di media sosial saya, wartawan dah tak boleh nak carry cerita saya. Mereka masih lagi boleh bawakan cerita-cerita saya melalui tulisan-tulisan saya sendiri yang lebih telus, lebih dekat dengan peminat-peminat saya. Itulah saya harap media sosial yang ada hari ini sebenarnya memberi manfaat juga kepada masyarakat, di mana saya boleh juga tunjukkan ataupun share kerja-kerja kebajikan yang saya buat hasil daripada sumbangan daripada masyarakat di luar sana, khususnya menerusi Yayasan Jiwa yang saya tubuhkan bersama dengan suami. Kan perlu sebenarnya untuk saya tunjukkan supaya penderma ataupun mereka yang telah pun bersama-sama dengan saya membantu mereka yang memerlukan ni dapat lihat ke mana perginya wang yang mereka salurkan atau mereka berikan kepada yayasan saya. So saya sangat menggunakan peluang ini sebaiknya. Dan apa kata, peminat saya juga, saya harap mereka menjaga baiklah, sebab bila kita ada rumah kita, saya panggil TikTok, Instagram, ini adalah rumah saya. Sebab itu saya sendiri kena mengawal rumah saya supaya tidak ada anasir-anasir luar yang datang untuk cuba merosakkan keharmonian rumah saya. Sebab itu kita dalam masa yang sama kena menjaga dan kita perlu bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis dan kita post. Ya. Yalah, kalau tak adalah yang ternampak Afwa tarik tudung ibunya ketika tengah live, kan. Jadi itulah perkara yang peminat suka sebenarnya, kan. Peminat lebih suka apa yang kita lakukan setiap hari supaya rasa lebih dekat dengan idola yang diminati. Cuma sekarang ni bila peralihan zaman dan teknologi sudah semakin canggih, ada media sosial dan sebagainya, doktor melihat bagaimana ya kalau kita nak memasarkan industri seni kita ke peringkat antarabangsa, adakah ini memudahkannya ataupun kita perlu mencari kaedah yang terbaik supaya seni kita boleh benar-benar memanfaatkan
teknologi seni digital itu. Okey, para penonton yang bosan kerana topik saya memang seni tradisional. Kan? Tak bosan tak? Anak muda? Okey, jangan bosan. Seni tradisi kan? Saya pun dah nampak macam tradisi lah ni. Faktor umur kan? Terima kasih. Jadi, untuk memasarkan, lebih daripada memasarkan, memperkenalkan seni tradisi ke peringkat yang lebih tinggi, global. Kalau di peringkat universiti ni memang UM tak pernah kalah dalam mempromosikan seni tradisi. Kita ada festival seni, kita ada Kavita, every year full house, dengan apa tu, diteroji oleh VC dan TNC HCP sini yang ada kat sini, memang beri support, memberi sokongan terhadap perkembangan juga pelayaran seni tradisi dalam kampus, di mana ramai pelajar-pelajar yang akan jadi pemimpin di luar, mereka terdedah dengan kesenian dan mereka tahu apakah seni wadah mereka sendiri. Jadi untuk ke peringkat yang lebih luar, saya melihat ada beberapa perkara. Yang pertama, macam dulu, untuk kita diberi peluang mengendalikan projek bernilai 10 juta, projek bernilai 5 juta ringgit, projek bernilai 1 juta, even 500,000, walaupun 5,000 ringgit. Maksudnya memerlukan satu kepercayaan terhadap siapa yang akan menggunakan dana ini. So, di situ kami dulu terpaksa bekerja keras memperkenalkan diri sendiri. Kita perlu kata kita hebat, untuk orang lain confident. Aku boleh labur 100,000 ataupun 500,000 ataupun 1 juta, untuk kita kenalikan tu dengan jayanya. Makanya kita perlu bekerja keras dalam mempromosikan diri kita tanpa dunia digital. Jadi memang sukar, namun kita berjaya. Maksudnya orang berjaya menerima keberanian itu dan kebenaran itu untuk diberikan kepercayaan untuk itu. Namun dalam dunia digital ni dia jadi lebih mudah. Semua perkara tu terapung-apung. Letak kata kunci, dah keluar dah siapa kita. Macam di UM, kita pun ada UM expert. Siapa nak tahu tentang Muhammad Effendi Samsudin, dia tahu dah apa yang saya pernah lalui, apa yang saya pernah buat. Itu satu dunia yang memudahkan. Daripada dulu sebelum ada, kita terpaksa menjual diri kita, bukan menjual diri lah, menjual apa yang kita ada. Untuk saya, conduct 10 million products of projects. Walaupun itu bentuk kesenian, tapi 10 juta tu hilang begitu saja. Dalam kerana seni itu subjektif dan sangat mahal. Jadi untuk membenarkan orang percaya kepada kita untuk menggunakan dana yang mereka beri itu satu perkara yang sangat sukar. Apatah lagi diterima ramai dalam menjadi satu nilai assessment, itu pun kadang-kadang tak sampai juga ke situ. Walaupun untuk mendapatkan satu projek yang bernilai 1 juta pun sukar. Jadi dalam dunia digital jadi semua mudah, menjadi semua senang. Hanya perlu untuk berjaya dan juga mencari apakah perkara-perkara yang diminati dan juga ditunjukkan kepada orang ramai. Dan hanya menggunakan sedikit ilmu pengetahuan, sedikit, dan juga mungkin dengan bantuan orang lain. Kerana orang seni ni dia hayal. Orang sini dia berniaga dengan hayalan dia saja. Dia hayal saja orang lain beli. Dia hayal saja orang lain beli. Kadang-kadang hayalan tu melampau juga. Kan, ada yang sampai tidak boleh mengawal diri kerana hayalan dia tu. Tapi hayalan tu dibeli oleh orang. Dia hayal tu memang dia nampak macam kurang ajar, dia nampak macam tidak sopan dan sebagainya. Tapi hayalan dia tu buat duit. Hayalan tu orang nak beli. Kan, kadang-kadang dia tak tahu pun benda lain. Dia tu hayal saja. Dan hayal tu menjanjikan dana untuk dia. Dan dia berjaya dengan hayalan dia. Jadi anda semua jangan peliklah melihat orang seni tu pelik. Kerana dia memang begitu. Dia perlu berhayal. Kerana itulah premis dia. Itulah hasil
yang diberikan kepada publik yang disukai. Ya. Saya percaya Datuk Siti pun sama juga kan, untuk cari lagu jerat penciptaan, contoh kan, nak keluarkan kan, perlu ada hayalan, perlu ada karya, baru ada komposisinya dan begitu, dan orang beli. Maka itu yang perkara-perkara yang perlu dilihat kembali. Untungnya generasi masa kini dengan segala keperluan digital itu menjadi satu pokok utama yang penerus. Ramai dah jadi influencer, ramai dah jadi YouTuber yang mampu generate income. Itu yang penting. Yang pastinya seni tradisi pun tidak ketinggalan, boleh menggunakan di tempat yang sama. Dan kita akan bincangkan mungkin di topik yang lebih khusus tentang ini. Itu pendapat saya. Selepas ini JKKN akan anjurkan topik lain pula, forum yang lain pula. Baik, saya tertarik tadi bila sebut tentang hayalan tu. Sebenarnya daripada hayalan lah kita akan mencipta sesuatu yang kadang-kadang sangat besar dan sangat memberi kesan kepada masyarakat. Cuma apabila kita nak menjadi seorang penggiat di dalam industri seni ini, khususnya industri seni kreatif dengan adanya seni digital yang bertransformasi ini, Tuan Yusman melihat bagaimana langkah strategik yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan juga pihak swasta supaya dapat membantu khususnya industri seni dan juga penggiat-penggiatnya dapat terus bertahan dan pada masa yang sama bersaing dalam industri ini. Dalam pertemuan ini kita terperangkap sudah. Cukup lagu ayat 2. Lepas ni kita dengar Datuk Siti nyanyi. Itu zaman percintaan tu. Okey, kita lihat balik bagaimana industri boleh membantu penggiat seni. Kalau kita ambil TM lah, for example, kita banyak juga mempromosikan kita punya macam Unified Festa semua ni menggunakan artis-artis tempatan. Ada Jebat contohnya. Masa kita sambut Hari Merdeka tahun lepas, kita adakan mengukir Malaysia. Kita buat wayang kulit dari segi pakai VR, immersif, untuk student tengok bagaimana pengorbanan tokoh-tokoh kita yang dulu. Baru ni, masa kita sambut Merdeka, kita buat 1 juta suara. Gunakan gemuruh jiwa. And bila dengan AI tau. So kita record 1 juta suara ni, semua rakyat Malaysia record, dan dia akan tukar dari dialek-dialek yang menarik lah, dialek-dialek tempatan. Kita part of the Malaysia Book of Record juga. So itu yang saya rasa agensi ataupun GLC macam kita boleh membantu. Dan untuk Unify, kalau tuan-tuan tak ingat, kita ada juga Unify TV. Ini merupakan channel-channel yang kita juga memperkenalkan konten-konten tempatan. Kita ada 6 konten tempatan. Salah satu kita ada producer ni, Datuk A. Aida. Dia pun antara karyawan yang terus menyumbang kepada seni ini, yang kita gunakan channel kita untuk reach audience. Dan saya rasa banyak lagi yang kita boleh lakukan. Bagaimana kita boleh meningkatkan lagi kesedaran orang kata seni, kesedaran seni ni macam Mak Yong ni. Bolehkah kita modernkan lagi supaya anak-anak muda yang umur 20 tahun ni minat Mak Yong? Kan? Saya perhati juga tau, seni contohnya muzik-muzik daripada Korea. Daripada dulu saya tengok kan. Macam manalah Oppa Gangnam Style ni boleh tembus pasaran. Macam manalah Blackpink. Kan saya notice. Lagu Korea ni dia akan selitkan sikit bahasa Inggeris. Kan? Dulu lagu Nobody But You, lepas tu lagu Korea. Blackpink in this area, itu je bahasa Inggeris. Tapi benda tu berjaya. Tembusi pasaran luar tau. Kan menarik. Lepas ni Datuk Siti mungkin kot. Sambung sikit je bahasa Inggeris, lepas tu saja. I tahu itu mungkin yang boleh dilakukan untuk pasarkan industri seni kita ini ke pasaran masa. Dan agensi kerajaan ni kita tengok YB pun turun padang untuk memastikan agensi-agensi dapat membantu seni. Saya rasa ini adalah sangat penting. Because dia tak boleh bergerak sendiri. Dia kena ada Avenger jugalah, hero-hero yang membantu industri seni tempatan ni. Dan Avenger itu agensi kerajaan, corporate, dan juga bekerjasama dengan artis-artis tempatan. Tengok jam dah kan? Tengok jam. Pandai baca.
isyarat daripada saya. Okey, sebelum kita dengarkan rumusan daripada 3 panel kita, saya nak bagi ruang kepada hadirin yang berada di sini untuk menanyakan soalan kepada panel-panel kita. Boleh tampil ke hadapan, ada 2 mic di tangga, boleh bangun dan ajukan soalan anda, nyatakan nama, dari mana dan soalannya. Silakan. Ada sesiapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panel-panel dan juga moderator dan para hadirin sekalian. Nama saya Tia Fatihah. Soalan saya menjurus kepada seni tradisional. Saya hadir sebagai salah seorang peminat seni, terutamanya lagu-lagu dendangan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, dalam kita melayari fasa transformasi seni digital, bagaimana kita menghadapi cabaran untuk mengekalkan originality, keaslian seni tradisional, sama ada aset ketara atau aset tidak ketara. Bagaimana kita nak memastikan keaslian itu masih ada walaupun kita sudah ke arah pendigitalan. Itu saja. Terima kasih. Okey. Soalan kepada siapa ya? Panel yang mana satu? Kepada Dr. Muhammad Afendi. Boleh. Doktor. Saya dengar pasal lagu begini, saya ni Datuk Siti punya jawapan ni. Kan? Jadi saya tak boleh dengar soalan ni tadi. Saya anggap itu dah pergi kepada apa tu, transformasi ya, transformasi kesenian. Okey, saya jawablah bagi memang dalam bidang seni persembahan sangat berlainan dengan bidang-bidang yang mudah seperti muzik. You ada muzik digital, you libat sendiri je. Kan? Maksudnya you ada program, you boleh program, you ada modul, sama mana, you ada pakar sikit, you boleh buat seorang-seorang. Dan sekarang pun ada banyak aplikasi-aplikasi yang dengar macam sebiji main live. Itu juga dengan artis lukisan, pelukis, dia boleh melukis sendiri kan. Habis lukis dia ambil gambar, dia post. Begitu juga dengan penyanyi. Kan, dia boleh buat sendiri lagu, dia boleh nyanyi, dia post. Tapi tidak seni tradisi. Siapa pula call ni? Sorry. Maksud seni tradisi, macam contohnya teater, seni tari, koreografi. Walaupun saya ada bidang koreografi, Datuk Seri saya boleh menari sebenarnya. Dulu. Sekarang budak JTK pun tak nak belajar. Maksudnya, walaupun saya ada idea yang bagus, yang boleh ditransformasikan kepada satu karya yang disukai oleh masa kini, namun saya perlu orang, saya perlukan siapa nak menari, siapa nak berlakon, siapa nak ni, saya perlukan tim. Satu kesenian yang perlukan kumpulan, bukan seorang diri. Itu menjadikan dia lebih mencabar. Kerana semua orang datang dengan keperluan yang ada. Jadi untuk transformasi perkara itu perlukan satu jiwa kental sikit. Jiwa kena kental, perlu ada semangat mengenali dan juga menghargai apa yang kita miliki. Mungkin susah nak cakap, kiranya anda berada di luar negara. Saya tak pernah minat keroncong. Tapi bila saya berada di luar negara dalam satu masa yang lama, saya mencari identiti. Akhirnya saya dengar keroncong. So keroncong sedap lah dengar. Sedangkan lagu R&B semua saya dah tak suka kerana dia bukan milik peribadi, dia bukan darah. Jadi akan kembali kepada perkara itu. Mungkin anda sekarang sibuk melihat masa depan untuk generasi muda, namun bila anda sedikit dewasa, anda pasti akan kembali kepada akar umbi kita. Dan situlah market transformasi yang ever ready untuk diketengahkan. Saya percaya begitu. Baik, terima kasih doktor. Rasa macam dalam kuliah dah. Mungkin perlu sesi berasingan bersama dengan doktor selepas ini. Okey, ada lagi soalan daripada hadirin kepada panel-panel kita? Baik, silakan. Oh, Presiden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua hadirin dan juga ahli-ahli panel. Saya Ahmad Amirullah bin Faizal, saya merupakan Presiden JTK KK10 di bawah naungan Dr. Effendi selaku kami punya pengetua. Okey, dan juga wakil daripada Sekretariat Presiden College Universiti Malaya. Soalan saya yang saya ingin ajukan kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza berkenaan dengan artificial intelligence. AI pada zaman sekarang semakin berkembang, bukan sahaja dalam kalangan student yang menggunakan teknologi AI dalam buat assignment dan sebagainya, bahkan saya yakin dalam bidang kesenian juga ia telah semakin berkembang dalam pembuatan lirik dan sebagainya. Jadi ada yang menganggap ia merupakan satu ancaman, ada pihak pula yang menganggap ia sebagai satu peluang. Jadi boleh saya tanya pandangan Datuk Seri Siti Nurhaliza berkenaan dengan penggunaan AI itu, adakah ia satu peluang kepada industri seni ataupun ia merupakan satu ancaman besar? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepukan. Terima kasih Presiden. Bagus anak murid. Doktor. Kuat jeritan tadi? Tepukan. Presiden College, okey. Okey. Pelajar undang-undang. Okey. Okey, berkenaan dengan AI kan, artificial intelligence ni, saya melihat pada dua sudut. Dia ada membawa kebaikan dan dalam masa yang sama ada membawa ancaman juga kepada industri seni, khususnya bagi pengkarya-pengkarya. Sebab apa? Bayangkan, sekarang ni kan, kalau AI dah ada orang buat suara saya, anda nak mendengar suara saya tanpa melihat saya yang ada di hadapan mata? Nak pergi konsert tak? Tengok tanpa Siti Nurhaliza di hadapan anda? Nak ke tak nak? Tak nak. Oh, tak nak itu Alhamdulillah lah. Sebab apa tahu? Sebab bayangkan kalau pemuzik-pemuzik kan, pemuzik-muzik, pemain penari dan sebagainya, di mana mereka nak berkarya selepas ini kalau semuanya kita serahkan kepada digital ataupun artificial intelligence. Ya, bagi saya dalam kita appreciate music ataupun seni, sebab seni itu terlalu indah, terlalu halus, dan bagi orang yang macam kami penggiat kan, penggiat, betul tak doktor? Penggiat seni, kita tak boleh belajar kalau hanya menonton di skrin. Kita tahu setiap pergerakan, contohnya Mak Yong, dia ada maknanya tersendiri. Setiap setiap tarian, sebab saya juga turut sama-sama bertanggungjawab dalam mengekalkan budaya kita, irama tradisional. Jadi saya sedikit sebanyak belajar tentang tarian, menyanyikan lagu-lagu irama Malaysia dengan guru-guru saya. Contoh Allahyarham Datuk Suhaimi, atau kita panggil Pak Ngah kan, Datuk Pak Ngah Suhaimi ni insan yang banyak memberi saya ilmu tentang muzik tradisional. Memang kita tak akan dapat maksud dan juga kefahaman kita kalau kita hanya menonton di platform digital atau menonton di kaca TV. Dia perlu one to one punya pelajaran, ya, dari segi nyanyian dan juga tarian yang lebih-lebih lagi lebih klasik, Mak Yong, Dikir Barat dan sebagainya. Jadi saya masih lagi ingin mengekalkan cara belajar muzik, menyanyi dan sebagainya dengan cara konvensional. Saya lebih suka untuk memantapkan lagi bakat saya. Ya, digital adalah platform yang saya gunakan untuk saya pergi keluar lebih jauh tanpa sempadan untuk mencari peminat-peminat baru atau melebarkan saya punya career saya, ilmu dan sebagainya. Tapi dari segi untuk belajar diri saya lebih suka dengan cara yang lama. Ya, so peminat juga saya percaya kalau mereka melihat Siti AI,
Saya pernah guna, maknanya saya tidak menolak. Saya pernah guna dalam saya punya Cityism, konsep cover album saya. Kalau peminat-minat saya ada kat sini perasan. Cover album saya Cityism, saya menggunakan dua teknologi yang canggih, iaitu Photoshop dan juga ala-ala AI juga. Malah dalam konsert saya, konsert apa ya? Tahu, saja je nak tanya. Konsert Epitome, saya menggunakan AI untuk flashback saya, menjadikan saya Siti Nurhaliza masa saya sekolah, Siti Nurhaliza sebelum berkahwin, remaja, dan saya pergi ke Siti Nurhaliza 60 tahun. Maknanya selepas saya pencen menyanyilah kot, apa yang akan berlaku kepada saya. Dan itu saya tekankan sebab kemudahan teknologi ada kan. Kalau kita tak pakai, kita tak ikut, kita akan ketinggalan. Tapi dalam masa yang sama, saya masih ingin mengekalkan cara-cara konvensyen dari segi konvensional, dari segi rakaman juga. Saya orang yang lebih suka belajar di studio. Studio itu adalah kelas saya dalam belajar untuk mempertingkatkan cara nyanyian. Saya belajar merasai nyanyian saya, lagu-lagu saya. Di situlah saya akan bongkarkan segala teknik nyanyian yang saya rasa. Sebab saya tak belajar vokal, saya tak belajar muzik. Apa yang saya nyanyi adalah apa yang saya rasa ketika itu, dibantu oleh komposer dan juga penerbit album. Ya, saya lebih suka begitu. Ya. Ya. Mungkin sebagai menutup juga daripada Tuan Yusman. Mike, boleh be okey? Ya, padat dan ringkas. Pasal AI tadi. It's very good question. AI ni ancaman ataupun kelebihan? Saya tengok daripada segi AI ni, dari segi law dia. Kalau kita gunakan lirik pakai AI, you tak boleh buat IP ya. Intellectual property. Esok Siti pakai AI, lepas tu kemudian orang pakai AI, you tak boleh claim. Benda tu you punya. Itu pertama. Yang kedua, selalunya orang guna AI ni untuk inspiration. Just bagi idea. Ya, kita ada penulis lirik Hakim Rusli kat atas tu, Mimpi, Datuk AI dah, susah nak tulis lirik Datuk. Tapi saya percaya AI ni boleh membantu untuk mencetuskan inspirasi. Baik. Contoh saya bagi satu lagi industri yang menggunakan AI. Arkitek. Inspiration, drawing dia akan tengok. Tapi bila you nak buat betul-betul, dia tak boleh pakai AI sangat. Dia kena buat cara yang lebih menarik. Sama dengan lagu tadi. Mungkin AI akan cetuskan inspirasi, tapi you akan tulis lirik yang original. Satu lagi yang saya dengar daripada Datuk Kamarudin, ini yang drone punya ni kan, Aerodyne. Dia kata, orang tanya, Ashraf pun ada juga ni, Ashraf. Kita ada cerita pasal AI dalam kita punya podcast kan. University, tengok nanti ya. Ashraf Khalid ada, kita punya moderator kat belakang. Angkat tangan sikit Ashraf. So apa cerita? Ada AI punya podcast juga. Dia kata, orang yang berjaya di masa depan adalah orang yang di-enablekan dengan AI. Orang yang akan di-replace masa depan. Orang kata AI ni akan replace orang. Ya. Tapi akan di-replace orang yang menggunakan AI. Ya, so orang yang tak pandai guna AI, dengan orang yang menggunakan AI, yang tu akan replace orang yang tak pandai guna AI dan teknologi. Itu pandangan. Saya mungkin berlaku. Kalau tengok orang yang menghasilkan chip GPU, Graphic Processing Unit kan, untuk Nvidia, trillions of revenue dia, because of demand untuk AI and the rest. So kita nampak that is the future. That's why government of Malaysia pun fokus on AI. So people yang enabled by AI will be a successful person in the future. Thank you. Terima kasih sekali lagi berikan tepukan yang paling gemuruh kepada tiga ahli panel kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Dr. Effendi dan juga Teknologis Yusman. Kita harapkan semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat dimanfaatkan, khususnya dalam kita memastikan supaya teknologi seni digital ini dapat benar-benar kita manfaatkan dengan baik dan memberi satu lagi ajakan di dalam kita berkarya, khususnya kepada penggiat industri, supaya semua dapat benar-benar menjadikan teknologi ini sebagai perkara yang menguntungkan kita
masa kini dan juga generasi akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Datuk Seri NC dan juga kepada yang berhormat Timbalan Menteri Motek dan juga kepada yang berusaha KP JKKN dan juga kepada semua yang terlibat pada malam ini dan pastinya kepada semua penonton. Tuai padi antara masa, esok jangan rindu-rinduan. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian daripada saya mengundur diri.